besarkan. Kalau saya besarkan boleh nampak tak? Nampak sir. Nampak ah? Boleh sir. Semalam bila saya buat lecture, ada sebahagian nota saya bila saya besar macam ni dia tak boleh nampak. Tapi okeylah kalau dia nampak, okeylah. Okey. Okey, tajuk kita hari ni adalah bridge management. Okey. Jadi bridge ni kita seperti yang saya cakap tadi ada dua jenis, satu DC dan juga satu AC. Okey. Jadi yang untuk peringkat yang pertama ni kita akan lihat DC dulu. Sebelum kita pergi pada DC tu kita lihat dulu dia punya introduction dia macam dah terbalik nota ni je. Okey. Okey, jadi apa yang kata AC dan DC bridge tu? Okey. Jadi biasanya bridge circuit ni ataupun litar tertimbang ni, okey, biasa digunakan untuk jadi biasa digunakan sebagai elemen untuk penukaran pengukuran lah, okey, pengukuran sistem pengukuran. Kemudian dia produce dia adalah output dia dalam bentuk voltage level lah, okey. Jadi dia akan mengubah dia punya kuantiti fizikal dan sebagainya lah, okey. Jadi biasanya bridge ni AC ke DC, tapi DC biasanya kita akan ukur untuk resistance saja, tapi AC dia gabungan resistance, inductance dan kapasitan lah, okey. Itu adalah AC nya. Jadi dia just maknanya apabila nilai yang kecil berubah dia boleh detect lah, okey. Perubahan nilai tu dia boleh detect dalam kuantiti yang kecil dan sebagainya dia boleh detect menggunakan bridge tertentu lah, okey. Jadi ini adalah dia punya check. Okay. Oh, tak berkabut. Okey, okey, AC DC bridge. Okey, AC bridge adalah dia menggunakan okey, ketimbang tu menggunakan kaedah okey, pembumian Wagner, okey, device tu, peranti tu menggunakan kaedah pembumian Wagner, maknanya kapasitor ni akan di-groundkan pada satu grounding, okey. Jadi bila dia groundkan tu, dia akan reducekan dia punya harmonik dan juga error lah, maknanya tak ada gangguan dan juga alat mana akan dikecilkan dan sebagainya lah, okey. Itu adalah dia punya lebih kurang untuk tu. Jadi okey. Kemudian kita masuk pada DC bridge, okey. Okey, DC bridge ni adalah digunakan untuk mengukur. Tujuan dia adalah penggunaan untuk Western bridge ni adalah contoh dia adalah Western bridge, okey. Digunakan untuk mengukur nilai rintangan yang kita tak tahulah, okey. Mungkin nilai ada dia punya lah, okey. Nanti biasanya bekalan dia adalah akan menggunakan DC board, okey, DC board. Kalau AC dia akan gunakan AC voltage lah, okey. Kat sini bekalan masuk adalah kalau AC bridge dia akan pakai AC bridge, okey. Okey, jadi DC bridge adalah digunakan untuk mengukur nilai perintang yang kita tak tahulah, okey. Jadi bagaimana dia nak ukur nilai perintang tu? Jadi dia akan buat supaya kaki ni berada dalam keadaan seimbang lah, ataupun dia punya lengan ataupun ni, bila voltage pada ni pasien kat sini akan disambung galvanometer. Jadi galvanometer tu akan menunjukkan voltage sama kosong, maknanya barulah dia berada dalam keadaan balance lah, maknanya berada dalam keadaan seimbang, okey. Jadi
Jadi daripada situ kita boleh, bila dah keadaan seimbang, kita boleh kira lah nilai rintangan yang kita tak tahu. Okey. Jadi ini dia punya contoh lah. Okey. Dia ada 4 lengan. Okey. Dengan P, dengan Q, dengan S, dengan R. Kebiasaannya semua lengan ni diwakili dengan perintang dan satu perintang boleh selaras lah. Okey. Variable resistor, perintang yang boleh laras. Jadi perintang boleh laras ni lah yang akan mengawal, mengontrol supaya beza upaya antara B dengan D ni adalah kosong lah. Maknanya voltage dekat sini kosong. Maknanya tak ada arus kat sini kosong. Jadi lengan antara dua lengan ni akan balance. Yang ini pun akan balance lah. Jadi kalau kita tolak dia punya voltage drop kat sini dengan tolak voltage drop kat sini, dia akan jadi kosong lah. Okey. Okey, ini adalah perbezaan antara antara AC dan DC bridge. Okey. Perbezaan dia, okey. Jadi yang di AC bridge ni biasanya digunakan untuk mengukur nilai impedans lah. Impedans ni sama ada nilai kapasitis ataupun induktif lah. Maknanya nilai galangan dan juga kapasitan lah. Okey. Biasanya digunakan untuk mengukur nilai impedans ni, maknanya dia punya galangan lah, sama ada kapasitif punya galangan, kapasitor tu adalah kapasitor punya galangan, ataupun nilai induktif lah, induktif, okey, XL ataupun sebagainya lah. Okey, itu yang dipanggil impedans ni adalah galangan. Galangan biasanya akan wakil dengan Z lah. Z terdiri biasa sama ada pure rintangan campur dengan kapasitis ataupun pure rintangan campur dengan induktif lah. Induktif itu adalah L lah. Okey. Jadi DC bridge adalah kita just nak ukur nilai yang kita tak tahu dalam nilai resistance lah. Okey, ohmnya lah. Okey, dalam unit semua, okey, dalam unit ohm. Tapi dia pure resistor lah. Okey, maknanya pure resistor. Dan ni dicampur lah. Okey, bila sebut impedans ni, dia gabung antara resistor, kapasitor dan juga induktor lah. Okey. Jadi dia punya bekalan definition dia itu, okey, dia punya bekalan kalau AC bridge biasa mesti AC bridge AC-nya supply lah. Okey, kalau DC punya supply. Current detector dia AC detector, untuk DC detector. Komponen dia resistif dan juga reaktif lah. Maknanya resistif ni adalah rintangan dan juga impedans lah. Okey, impedans ataupun galangan lah. Galangan tu terdiri daripada induktor dan juga kapasitor lah. Okey. Tapi untuk DC bridge, dia punya komponen yang dia tu adalah pure resistif lah. Maknanya rintangan sahajalah, sama ada rintangan tu yang tetap ataupun yang variable lah. Okey, maknanya nilai yang dah tetap ataupun gabungan dengan nilai variable lah. Variable tu digunakan untuk kita adjust pada voltage tengah-tengah gabungan tu supaya nilai dia sama kosong. Okey. Jadi pembumian peranti pembumian warna ni kalau untuk DC tak perlu, tapi untuk AC dia perlulah. Okey. Dia punya jenis, berapa jenis ada untuk AC bridge? Ada 7. Untuk DC bridge ada 2 sahajalah. Okey. Balancing time dia, okey, time untuk balance tu, okey, dia punya kurang untuk ni, okey, agak kurang untuk DC bridge, tapi untuk DC bridge memang high lah. Keperluan dia adalah tinggi. Okey. Dia punya balancing time dia. Okey. Jadi kita tengok dulu, yang pertama kita tengok DC bridge ni adalah Western bridge. Okey. Jadi Western bridge ni, okey, seperti yang kita dah buat uji kaji tu, tapi kita uji kaji tu kita dalam bentuk gambar wajah, dalam bentuk yang macam inilah. Okey. Dalam bentuk gambar wajah macam ini. Okey. Jadi itu yang kamu buat uji kaji LVT2 tu, itu adalah dikenali sebagai Western bridge lah. Jadi kita laraskan satu nilai variable resistor kat sini. Okey. Supaya voltage drop dekat galvanometer ni akan jadi sifar. Maknanya V voltage dekat sini tolak voltage dekat sini sama dengan kosong. Okey, jadi tak ada voltage tentang ini, maknanya bila tak ada voltage dekat sini, arus tak ada dekat sinilah dalam galvanometer. Jadi bila yang ni kosong, maknanya lengan ni dengan lengan ni akan seimbang lah. Okey, lengan ni dan juga lengan ni pun akan
berada dalam keseimbang. Maknanya voltage kat sini akan sama dengan voltage kat sini, voltage kat sini akan sama dengan voltage kat sini lah. Jadi arus yang akan masuk dalam galvanometer tu, walaupun dia tulis I1, I3, I2, I4, pada waktu balancing tu, I1 ni sama dengan I3, I2 ni sama dengan I4 lah. Okay? Jadi kita akan lihat nanti bagaimana dia keluarkan, nak kira dia punya hitangan itulah. Okay? Okay. Jadi penggunaan Western bridge ni adalah untuk measure very small changing, okay, changes, okay, in resistance lah. Okay, maknanya kita nak ukur perubahan nilai rintangan yang kecil sajalah dalam litar tu. Okay. Jadi nilai yang akan kita dapat tu adalah nilai yang accurate lah. Okay, accurate dan juga persis. Mana nilai yang punya ketepatan. Okay. Yang kita ukur tu adalah nilai yang tepat lah. Okay. Supaya sini sama dengan kosong. Okay. Okey, jadi kebiasaannya kita pemudahkanlah. Ini dah bentuk gambar ajar macam ni. Kita pemudahkan, kita jadikan dalam bentuk gambar ajar macam ni. Okey. Jadi kita tahu E adalah dia punya bekalan masuk. Okey. E ini adalah DC power supply. Dia akan bantu ada positif dan juga negatif. Dia ada DC power supply. Ini adalah DC power supply. G adalah galvanometer. IT ni arus yang masuk, I total yang masuk ke dalam tertimbang ni. Jadi dia pecah pada dua. Pada I1 dan juga I2 lah kalau kita lihat Kirchhoff current law. Okay. Jadi I1, I2 adalah precision resistor. R4 adalah nilai rintangan yang kita nak cari. Okay. R3 adalah adjustable precision resistor. Maknanya kita laraskan R3 ni walaupun nilai R4 kita tak tahu lagi. Okay. Jadi kita boleh laras ni supaya ini jadi kosong. Bila kita laras, kita dapat nilai ni. Bila sini dah kosong, kita dapat nilai kat sini. Jadi kita boleh kira berapakah nilai R yang kita nak sambung kat dalam litar ni supaya dia berada dalam keadaan balance. Okey, galvanometer ni berada, litar ni berada dalam keadaan balance lah. Okey. Okey. Jadi dia punya, okey, unknown resistor ni R4 dia akan berada di salah satu position lah. Okey, daripada kalau kita lihat dia berada di bawah lah. Okey, di salah satu position ataupun satu lengan yang ada 4 lengan dia lah. Dia ada 4 arm, 1, 2, 3, 4. Kita letaklah yang keempat kat sini R4. Okey. Jadi apabila kita dah dapat setkan zero voltage pada galvanometer tu, jadi automatic bridge tu akan berada ke dalam balance lah. Itu yang kita buat uji kaji pada lab 2 itu, aktiviti 2 tu. Okey. Jadi kalau ada soalan kat mana penggunaan litar tersebut, okey, kamu boleh cakaplah dalam Western bridge, okey, dan sebagainya lah. Okey, boleh cakaplah. Okey, jadi bila kita gunakan dalam Western bridge tu, apabila kita setkan nilai nilai variable resistor tu pada nilai tertentu, mana galvanometer yang ditunjukku berada dalam keadaan sifar, mana litar tersebut berada dalam keadaan balance lah. Okey, itu boleh jawab untuk dalam ada satu soalan tanya kat mana dia punya litar tersebut digunakan lah. Okey. Okay, jadi bagaimana kita nak kira dia punya nilai R4 tu, nilai yang kita tak tahu tu, kita kena laraskan R3 variable resistor tu pada satu nilai yang menyebabkan galvanometer indicator dia tu akan menunjukkan kosong lah pada zero voltage. Maknanya tak ada arus yang akan mengalir itu, jadi dia akan tunjukkan zero volt lah. Okay. Jadi galvanometer tu dia berada di tengah-tengah dia punya tu, jadi kita setkan, kita laraskan tu, jadi galvanometer tu akan lari kepada kedudukan zero lah maksudnya. Okay. Bacaan dekat sini, V dekat sini adalah sama dengan kosong lah. Okay.
Jadi voltage dekat sini jadi V dekat sini sama dengan kosong lah. Okey. Ataupun VDB lah. Okey, VDB sama dengan kosong. Okey. Voltage dekat governor meter ni V, tak kisahlah kita ambil VDB. Okey. Akan sama dengan sifar lah. Okey. Ataupun jarum tu menunjuk pada kedudukan kosong lah. Itu yang dimasukkan kita ni berada dalam keadaan balance lah. Okey. Dia berada dalam keadaan balance lah, maknanya seimbang. Okey. Jadi nanti kita, kita boleh lihat dekat situ. Okey. Okey. Kita lihat dekat gambar wajah yang ada dekat sini. Okey. Okey, bila dalam keadaan seimbang, mana VDG ni adalah berada dalam keadaan kosong lah. Okey, jadi kita boleh tulis. Okey. Kita boleh tulis dekat sini B. Okey, kita boleh tulis bila keadaan seimbang, mana lengan sebelah A1 dan juga lengan sebelah A2 voltage dia adalah sama. Okey, kalau situ 10 volt, B1, B2 pun 10 volt. Okey, B3 dengan B4 pun voltage dia sama jugalah. Okey, maknanya voltage dekat B1 ni akan sama dengan voltage pada B2, voltage pada B3 akan sama dengan voltage B4. Arus berbezalah sebab bergantung pada, kalau kita tahu nilai voltage dekat sini berapa, nilai voltage dekat sini berapa, sebab rintangan mungkin tak samalah, A1 dengan A2 mungkin tak sama. Jadi arus dia berbezalah. Okey, arus yang berbeza masuk dekat A1 bergantung pada nilai, sebab voltage dia sama. Okey, voltage B1 dengan B2 sama. Okey, tapi nilai rintangan dia mungkin berbeza, jadi arus yang mengalir dalam ni akan berbezalah antara I1 dan juga I2. Jadi kalau berada dalam keadaan balance, maknanya litar ni kita boleh buka. Okey. Okey, saya lukis balik litar tu. Bila kita berada dalam keadaan balance ni, okey. Litarnya sebenarnya dah jadi macam ni lah. Okey, litar dia akan jadi macam sini. Ini adalah A1, ini A2, R4, A3 lah. A3 ni variable resistor. Kalau kamu lihat, arus yang masuk sini adalah I1. Tadi kat sini adalah I3. Okey. Kat sini adalah I2. Kat sini adalah I4. Okey. Jadi secara teorinya, arus yang dalam litar ni adalah litar apa ni? A1 dengan A3 dia adalah litar siri. Betul? Okey, litar siri. Jadi arus I1 dengan I3 ni akan sama sebenarnya. Okey, akan samalah bila sini tak ada. Ini adalah D, sini adalah B lah. Okey. Kat bawah ni adalah C, okey. Kat atas ni A, okey. Ni IT lah. IT adalah I1 campur I2 lah, okey. Jadi kalau kita lihat dekat sini, I1 akan sama dengan I3, I2 akan sama dengan I4 lah. Okey, jadi voltage kalau kita dah lihat tadi, B dekat sini B1, B dekat sini B2, sini B3, sini B4 lah. Okey, jadi voltage dia sama. Okey, maknanya B1 akan sama dengan voltage B2, okey. B3 akan sama dengan voltage B4 lah. Okey, sebab itulah kita boleh lihat dari persamaan yang tulis tu, B1 sama dengan B2, B3 sama dengan B4 lah. Okey. Jadi kita pemudahkan, okey. B1 adalah I1 bagi A1, ini katakan adalah persamaan yang pertama, okey. Ini adalah dia punya persamaan yang pertama katakan. Ini adalah persamaan kedua lah, okey. Jadi kita masukkanlah, okey. B1 sama dengan B2, maknanya B1 adalah, kalau kita lihat gambar wajah ni,
I1 kali A1, B2 I2 kali A2 lah. Okey. Jadi kita masukkan dalam samaan B1 ni adalah I1 kali A1, I2 kali A2, B3 dan sama dengan B4. Jadi I3 kali B3 adalah I3 kali dengan A3, okey. I3 kali dengan A3, B4 adalah I4 kali dengan A4 lah, okey. Jadi kita akan dapat dua persamaan 1, persamaan 2. Jadi bila keadaan balance tu, kita dah lihat tadi arus dia yang saya lukis tadi tu, arus I1 sama I3, I2 sama dengan I4. Jadi kita akan dapat lihat kat sini lah, I1 sama dengan I3, I2 sama dengan I4 lah, okey. Okey. Jadi kita gantikanlah, okey. Kita gantikan tempat I3 ni dengan I1, okey. Jadi sini adalah okey. Okey, jadi dekat sini kita boleh lihat dia persamaan dia akan jadi I1 R3 I2 R4 lah. Okey, kita masukkan, kita gantikan nilai ini ke dalam samaan tu. Nilai I1 I3 kita gantikan dengan I1, I4 kita gantikan dengan I2 lah. Jadi kita dah dapat tu, kita bahagikanlah. Okey. Ni katakan masih lagi kita dah mudah tu adalah persamaan yang kedua lagi lah. Okey, yang kita mudahkan yang tu, persamaan kedua juga. Kita just persamaan 2 bahagi dengan persamaan 1. Yang tu kita akan dapat I1 R3, okey, sama dengan, kita bahagilah. Okey, kita ambil ni, kita bahagikan. Jadi I1 R3 bahagi dengan I1 R1 sama dengan I2 R4 bagi dengan I2 R2 lah. Okey, jadi kalau kita pemudahkan persamaan tu, okey, kita selesaikan ke atasnya. Saya buat tunjuk ke atas dia, okey. I1 R3 darab dengan I2 ya, okey. I2 R2 lah, okey. R4, okey. Okey, jadi kita keluarkanlah, okey. I1 darab dengan, okey, I2, kita keluarkan I dengan I, darab dengan R3, R2 lah, okey, R3, R2. Dari sini pun kita keluarkan juga I1 darab dengan I2, okey, bagi dengan R4 lah, okey. Darab dengan R4, R1 lah, okey, R4 dengan R1, okey. Jadi yang ini sebenarnya kita boleh cancel, okey. Jadi kita akan tinggal R3, R2 sama dengan R4, R1 lah, okey. Jadi nilai yang kita nak cari adalah nilai R4. Jadi kita bawa R1 ke sebelah sana lah. Itu yang kita dapat nilai kat sini, okey. Kita dapat R4 sama dengan R2. Okey, kita bawa R1 ke sebelah sini. Jadi tinggal R4 adalah nilai yang kita nak cari. Jadi kita akan dapat R2, susun baliklah. Kita susun ikut urutan R2 kali R3 ataupun R3 kali R2 bagi dengan R1 lah. Itu dia punya formula dia lah, okey, dalam keadaan balance, okey. Okay, ada soalan tentang bagaimana nak keluarkan formula pada Western Bridge yang balance ni? Boleh faham? Tuan, saya kurang jelas function kita laraskan galvanometer tu. Okey, tujuan dia, okey, kalau yang ini, okey, kita nak cari nilai R4. Okey, berapakah kita nak sambung dalam lita ni supaya galvanometer ni, berapakah nilai R4 ni supaya galvanometer ni menjadi kosong. Okey. Bila kosong baru dia berada dalam keadaan balance. Nanti kita lihat juga bila tak balance tu apa berlaku. Okey, bila galvanometer ni ada voltage dia nilai tertentu. Okey.
Jadi sekarang ni kita nak lihat yang balance dulu, yang maknanya seimbang. Bila seimbang tu, voltage lengan A1 dengan voltage lengan pada A2 ni sama. Voltage lengan pada A3 dengan voltage lengan A4 ni adalah sama. Okey. Jadi tujuan kita adalah variable resistor ni kita belum letak lagi kalau secara logik, okay, kita nak kira pengiraan berapakah nilai yang kita nak perlu letak dekat sini. Okey. Kita tahu pun nilai dia berapa. Jadi kita sambung ni, okey. Kita laraskan A3 ni supaya governor meter dia akan voltage yang dia akan tunjukkan voltage, okey. Dia tunjukkan voltage kat sini, okey. Berapakah nilai voltage dia? Kalau ada nilai, kita kena laraskan ni supaya pada satu nilai A3 ni, berapakah nilai dia baru kat sini kosong. Okey, sebab itulah kalau kita buat uji kaji itu, memang kita dah letak R4 kat sini. Tapi cara formula R4 ni boleh dicari kalau kita betul-betul buat uji kaji. R4 ni kita nak letak berapa nilai dekat sini supaya governor meter ni kosong. Okey. Jadi nak letak nilai R4 ni, nak tukar nilai R4 ni berapa, kita kena buat amali supaya nilai kita laraskan R3 ni pada satu nilai. Okey. Kita pusing je R3 tu pada satu nilai, nanti governor meter ni akan, jarum dia akan bergerak lah daripada ada nilai menuju kepada kosong. Bila sampai kosong, kita stop lah variable resistor ni. Jadi kita kena ukur berapakah nilai variable resistor ni. Okey. Jadi bila kita dah tahu nilai variable resistor ni berapa, kita baru kita developkan dia punya daripada persamaan bila litar seimbang tu. Kita nak cari berapakah nilai R4 yang sepatutnya kita sambung dalam litar dekat litar yang seimbang ni lah. Okey? Boleh faham? Maksudnya bila kita kena tunggu galvanometer tu jadi kosong dulu baru boleh proceed to calculation untuk dapat R4 lah. Ya. Bila kita dah ni jadi kosong, okey. Dia ni jadi kosong, kita kena tahu berapakah nilai yang kita laras kat sini. A3 ni berapakah nilai yang kalau mungkin kita pakai variable 5 kilo ohm. Okey, 5 kilo ohm. Okey, katakan 5 kilo ohm. Tak semesti 5 kilo ohm tu akan menunjukkan galvanometer ni adalah kosong. Okey. Jadi kita kena pusing galvanometer tu pada satu pusingan yang boleh menyebabkan galvanometer ni kosong. Jadi kita kena ukur bila dah kosong, kita kena ukur nilai A3 ni. Berapakah nilai dia? Barulah kita boleh cari nilai R4 menggunakan formula yang dekat sinilah. Okey. R4 sama dengan R2 kali R3 per R1 kali per R1 lah. Okey. Jadi kita boleh dapatkan nilai R4. Jadi kita boleh kalau katakan kita dah tahu ukur dah nilai R3, dah kita boleh dapat R4. Kita masukkan R4 kat sini untuk teruskan uji kaji lah. Okey. Jadi bila R4 kita masukkan kat sini dengan satu nilai yang kita dah kira, jadi kita boleh ukur lah berapakah voltage kat sini, berapakah voltage dekat sini, berapakah voltage dekat sini, berapakah voltage dekat sini lah. Okey. Okey. Okey, saya faham, sir. Okey, faham. Okey, thanks. Okey. Sir. Alright. Jadi okeylah kalau bab ini gambar ajar dia tak tunjukkan bagaimana kenapa boleh dapat I1 sama I3, I2 sama 4. Jadi tu saya lukis kat sinilah. Okey, apabila keadaan seimbang mana kita boleh sini sama kosong, mana kita boleh buanglah galvanometer ni. Ya kita tinggal point dia lah kat mana kita sambung tu. Jadi kita lihat I1 akan sama sebab litar ni adalah siri circuit yang dalam ni lah. Tapi dia dengan ni dia parallel. Yang dalam ni dia siri circuit. Jadi I1 akan sama dengan I3, I2 akan sama I4 lah. Okey, itu dia punya keseimbangan kat situ lah. Okey. Okey, kalau satu cara lagi kita boleh kira juga dengan kaedah kita gunakan kaedah pembagi voltage lah. Okey, pun boleh juga. Okey. Kita gunakan kaedah pembagi voltage. Kalau katakan kita nak cari voltage dekat sini, okey. Jadi kita okey, katakan kita nak cari VR1 ni, okey. Jadi kita boleh tulis dekat sinilah, okey. Kita contohlah ini ada satu kaedah lagi, okey.
bagaimana kita nak selesaikan dengan kaedah pembahagi voltage lah. Bekalan kat sini adalah E, okey. Jadi kita nak cari voltage dekat sini dan juga voltage dekat sini lah, okey. Jadi kita tulis bila keadaan seimbang, okey, BAD sama dengan BAD sama dengan BAB lah. Okey. Maknanya botan B1 sama dengan botan B2 lah. Tapi saya buat dalam bentuk tulis voltage dekat sini. Kita nak cari voltage dekat sini kaedah pembahagi voltage. Okey, Kirchhoff voltage law. Okey. Ni kita pakai Kirchhoff voltage law. Okey. Jadi kita ini adalah sebenarnya adalah B1. Ini adalah B2. Okey. Kalau kita lihat, kita pemudahkan persamaan tu, kita akan dapat BAD tolak BAB patutnya sama dengan sifar lah. Okey. Jadi kita ambil yang ini. Okey. Okey. Sekejap saya lukis balik dia punya gambar wajah tu. Okey. Okey, ini adalah A, ini adalah B, sini adalah D, ini adalah C. Ini sebenarnya B1 lah, ini B2. Okey. Jadi bekalan adalah E, okey. Jadi ini adalah A1, ini A3, ini R4, atas A1 A2 lah. Okey, ini A1, ini A2. Okey. Kita boleh buat satu kaedah lagi, okey. Yang saya tulis tadi adalah VAD sama dengan VAB lah, okey. Ataupun setengah tu pun boleh tulis, salah satu formula lagi, VDC sama dengan VBC lah, okey. Kita pilih salah satu lah, tapi saya ambil yang atas ni, okey. Sama je, okey. Cuma dia punya kaedah dia berbeza lah, okey. Jadi VAC kalau kaedah pembahagi voltage kita tahu bekalan masuk adalah E, okey. Jadi kita tulis, kita ambil yang ini ya, okey. Kita bawa yang ini. VAC adalah kaedah pembahagi voltage adalah E kali dengan R1 per R1 plus R3 lah, okey. Itu adalah untuk VAD. VAB sama dengan E kali dengan R2 per dengan R2 plus R4. Itu adalah kaedah pembagi voltage. Jadi kita masukkan ni, okey, ke dalam VAD, yang ini kita masukkan dalam VAD, yang ini kita masukkan tu, kita akan dapat lihat, okey, E time R1 per R1 plus R3 equal E time R2 per R2 plus R3. Okey. Jadi E dengan E kita boleh cancel. Kalau E ni kita bawa ke sebelah sini boleh cancel lah. Okey. Tinggal R1 plus R3 equal R2 per R2 plus R3. Okey. Jadi kita darab silam lah. Okey. Jadi R1 kita bawa ni ke sebelah sana. Yang ni kita bawa ke sebelah sini. R2 plus R3 equal R2 time R1 plus R3. Jadi kita darabkan semua tu, kita akan dapat, okay, saya tulis je dekat mana-mana, dekat sini. Saya pemudahkan tu, jadi R1 darab R2 campur R1, R3 equal R2 R1 darab plus R2 R3. Jadi R1 dengan R2 kita boleh sekejap. R4 sorry. Mana R4 silap. R4 sini R4. Okey. Sini R4, okey. Betul. Rasa mana datang tambahannya? Ha? Yang mana? Ya, Yang mana? Yang dekat mana? Yang dekat mana? Yang belah kanan sekali tu.
Yang belah Ya. kanan. Yang ini. Yang dia tu. Yang ni. Dah kita Ya. daripada persamaan ni, okey. Kita darab silang, okey. Ya, saya betulkan balik. Okey. Ya, saya padam balik. Ya, saya tunjukkan lebih detail lah, okey. Sebab tak berapa ni, okey. Sekejap saya padam sekejap. Yang tu tahu kan kaedah, okey. Kita buat kaedah apa? Okey. Kita buat kaedah ni lah, kaedah okey. Pembahagi voltage. Tahu kan tadi yang saya tulis tu, okey. Kita ambil BAD sama dengan BAB ya. Ini boleh dapat ya. Jadi Boleh sir. okey. Untuk BAD kita adalah B1 lah sebenarnya, okey. Darab dengan A1 per A1 campur A3 sama dengan BAB adalah E kali dengan A2 kan kita A2 campur R4, okey. Jadi E dengan E boleh cancel, boleh nampak? Jadi kita tinggal je A1 plus A3 equal dengan A2 per A2 plus R4. Okey, boleh dapat? Boleh Okey. sir. Boleh ya? Kemudian kita Boleh darab sir. silang lah. Ini bawa belah sana, belah sini. Jadi R1 darab dengan R2 plus R4 equal dengan R2 times R1 plus R3. Kita memudahkan, kita darab je semua. Jadi A1 darab A2 campur kan. A1 darab dengan R4 equal dengan R2 darab dengan R1 plus R2 darab R3. Okey. Jadi kita tengok ada benda yang sama, okey. Yang ini dengan yang ini. Jadi kalau kita bawa ni jadi dia akan cancel antara satu sama lain lah. Kalau kita bawa belah sini R1 R2 tolak dengan R1 R2 kali R1 samalah, okey. Kita bawa belah sini akan batalkan sifar lah. Jadi yang tinggal adalah R1 R4 equal R2 R3. Jadi kita tinggalkan R4 dekat sini. Jadi R2 R3 divide R1 lah. Itu dia punya formula yang satu lagi lah, okey. Kalau kamu kira dekat sini pun, kat bawah ni pun sama jugalah. Okey, BDC sama dengan BBC pun akan dapat, last kali akan dapat macam ni jugalah. Okey, itu adalah satu lagi formula bagaimana kita nak cari R4 lah. Okey. Jadi kalau ujian ke apa, sebenarnya kamu tak ada masalah pun nak buka nota. Janganlah jujur sangat. Okey. Okey, ada soalan tentang bagaimana nak dapatkan R4 bila berlaku dia punya balancing dia punya litar lah. Okey. Okey. Ini tak perlulah. Okey. Tuan, Ya. saya kurang jelas macam mana kita nak classifykan mana satu VAD, mana satu VAB. Okey, kita lihat dekat sini. Okey, kita lihat dekat siapa pen. Okey. Kita lihat dekat sini, okey. Okey, kita daripada sini kan, point dia sama. Kan ni point ni dengan point ni sama je, betul? Betul. Ni pun point A juga, betul? Sini point D. Saya ikut gambar ajar yang diberi tu. Bawah ni ada point C. Point kat sini pun C juga, betul? Okey. Jadi BAD adalah voltage. Sebab kita tahu dalam keadaan seimbang B1 sama dengan B2, B3 sama dengan B4. Jadi saya pun boleh, okey, nak katakan B1 ni nak gunakan formula ni pun boleh sebenarnya. Okey. Jadi saya nak tunjukkan voltage antara sini sampai sini adalah sama B1 sebenarnya. B1 ni adalah saya wakilkan dengan BAD, mana voltage daripada sini A sampai ke D.
adalah B1 sebenarnya. Ni adalah untuk B2 adalah voltage daripada A sampai ke B. Bab poin yang sama. B, A, B. Okey, boleh nampak? Okey tuan, nampak tuan. Okey. Yang saya wakilkan dengan dia lah. Untuk B1 saya wakilkan dengan BAD, B2 saya wakilkan dengan BAB. Okey. Jadi kalau kamu nak pakai B1 sama B2 pun boleh, ganti je lah kat sini. Ni jadikan B1 sama dengan B2. Okey. Jadi kaedah pembagi voltage kita dah belajar kaedah voltage Kirchhoff law. Okey. Jadi kita E kali dengan A1, kita nak cari voltage dekat sini, kita kena darab dengan rintangan dekat situ, bahagi dengan campur litar tu lah, litar siri tu. Okey. Kalau untuk Kirchhoff current law, dia lain pula. Okey. Kalau kita cari arus kat situ, kita kena darab dengan nilai rintangan yang berlawanan dengan dia. Okey. Tapi kita pakai Kirchhoff voltage current law kot, KVCL. Tak ingatlah saya dia punya kalau kamu belajar kaedah pembahagi voltage tu, dia panggil pembahagi voltan okey. Pembahagi voltage, bagi voltan tu kita akan gunakan kaedah ni lah. Okey. Okey, ada soalan lagi? Saya nak bagi kamu faham ni. Belajar banyak-banyak kalau tak faham tak guna juga. Tapi kan Tuan, yang pembahagi voltan tu bukan bagi siri je ke? Yelah memang siri lah. Ni siri kan. Saya ambil cabang antara A dengan C ni. Oh, okey. A dengan C. A sampai C, kemudian A sampai C juga yang untuk lengan lagi satu. Okey. Jadi kalau untuk cari voltage dekat sini, dia kena voltage bekalan darab dengan tempat voltage yang kita nak cari tu, rintangan dia tu. Kemudian kita bagikan rintangan tu campur dengan rintangan yang satu lagi lah. Siri lah, ini siri. Okey. Lepas tu saya kata apabila sini kosong, ini automatik siri. Okey. Alright, boleh? Sir, kan saya kata tadi R1 sama dengan R2 kan? Bukan A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2. Ini bergantung bukan pada nilai R1. Tak, bergantung pada nilai yang kita letak kat situ lah. Okey. Dia tak boleh sama, mungkin tak boleh sama, nak sama tak tahu lagi. Kena kalau di sini sama, sini kena tahulah berapa nilai dia dan sebagainya lah. Okay, tapi biasanya nilai A1, A2 tak sama lah. Lepas tu saya kata arus yang mengalir dalam litar yang kat sini kemungkinan tak sama dengan arus yang mengalir dekat sini lah. Okay, I1 tak akan sama dengan I2 lah kalau nilai rintangan dia berbeza. A1 nilai katakan 1K, A2 2K, jadi dia akan nilai arus dia berbeza lah. Okay, walaupun voltage dia sama, jadi kalau katakan nilai 1K kat sini, contohlah, okay, kita katakan, okay, kita sambung kat sini, katakan A1 tu 1K, A2 2K katakan. Katakan voltage pada B1 tu kita kira-kira, kita tahu B1 sama B2, katakan 10 volt, contohlah. Okey. Jadi I1 ni takkan sama dengan I2 sebab Kirchhoff current law mengatakan I2 adalah I1 kita bagi dengan 1K, I2 kita bagi dengan 2K. Jadi nilai dia nilai I2 adalah separuh kurang daripada I1 lah sebenarnya. Okey. Jadi kalau kita lihat kat situ, okey. V sama dengan V1 lah. Okey, V1 sama dengan I1 A1. I1 adalah V1 bagi dengan A1. Atau 10 volt bahagi dengan 1K, kita akan dapat 1 mili Mana kita akan dapat 0.1 mili lah untuk tersilap saya arus. Okey. Kalau I2 pula, okey, I2 sama B2 sama B1 lah. Okey, A2. Kalau B2 tadi sebab dia sama 10 volt bagi 2K, kita akan dapat sini pemilihan 0.05 mili ampere lah. Maknanya dia kurang daripada itulah, okey.
Okey. Betul bergantung pada nilai. Kita boleh lihat nanti contohlah. Kita lihat contoh nanti. Okey. Just nak terangkan bagaimana. Yang ni tak perlulah. Okey. Okay, jadi satu lagi kalau kata tadi kita cerita pasal balance, tapi kalau unbalance tu maknanya galvanometer tu akan ada bacaan voltage dia lah. Okey, maknanya pada galvanometer tu ada bacaan voltage dia. Okey, ada contoh tak yang okey, tak apa, kita tengok nota dulu. Okey, nanti saya akan bagi contoh yang untuk Western Bridge dan sebagainya yang balance dan juga tak balance lah. Okey. Okay, kita tengok dulu yang tak balance pula. Okey, unbalance ni. Okey. Jadi apabila berlaku pada galvanometer ni, okey, pada galvanometer yang ini, okey, ada bacaan dia, okey, maknanya dia tak sama kosong lah. Bila tak sama kosong, jadi tertimbang ni berada dalam keadaan tak balance lah. Okey, unbalance dia punya bridge dia. Okey. Jadi ada kaedah nak selesaikan dia. Okey. Okey. Jadi bila unbalance bridge tu, maknanya galvanometer tu fail untuk pergi pada zero-nya voltage, maknanya ada voltage dekat situ, maknanya ada nilai-nilai tertentu lah voltage dia. Jadi bila ada voltage, maknanya ada arus yang akan mengalir dalam galvanometer tu lah. Okey, ada current flow dalam galvanometer tu. Okey, maknanya kalau lihat gambar ajah ni, okey, kita ambil gambar ajah ni, apabila galvanometer ni ada nilai dia, berapa volt dan sebagainya, milivolt ke dan sebagainya, maknanya ada nilai lah. Okay, bukan kosong, dia tak sama kosong. Jadi ada arus akan mengalir dalam sinilah. Arah arus bergantung pada nilai voltage dekat sini dan juga nilai voltage dekat sinilah. Kalau nilai voltage ni lebih besar dibanding nilai voltage dekat B ni, jadi arus akan mengalir daripada sini ke inilah, daripada D ke B. Kalau ini lebih besar daripada ini, dia akan terbaliklah. Arus akan masuk melalui galvanometer daripada sini ke sinilah. Okey. Jadi kaedah untuk kita selesaikan tu, okey, kita menggunakan Thevenin circuit lah. Okey. Thevenin equivalent circuit. Okey. Untuk menyelesaikan unbalance condition tu, kita gunakan kaedah Thevenin equivalent circuit lah. Okey. Jadi kita boleh kira berapakah voltage pada galvanometer tu dan juga kita boleh kira berapakah current flow dalam galvanometer tu lah. Okey. Ada dua lah. Tadi kita tak perlu kira voltage throw pada galvanometer tu, voltage yang berada tu, okey, dalam galvanometer berapa dia dah kosong. Bila kosong tak ada arus mengalir pada cabak pada tengah tu lah. Okey. Jadi apabila unbalance ni, okey, maknanya ada voltage pada galvanometer tu baca nilai voltage tertentu. Mungkin voltage dia tak besar, mungkin dalam milivolt, okay, dan sebagainya. Tapi bila ada voltage dekat galvanometer tu, maknanya ada current flow dalam galvanometer lah. Jadi kita boleh kira lah sama berapa dia punya voltage pada galvanometer dan juga berapa current flow pada galvanometer tu lah. Okay, jadi gambar ajar yang sama, okay. Gambar ajar yang tadi tu kita ni, okey, kita ambil gambar ajar yang tak atas tadi tu, okey. Dia ada A, B, C dan D lah, sama juga gambar ajar tadi tu, okey. A ke atas, B kiri, C bawah ke negatif, D berada di sini lah. Jadi bila galvanometer unbalance, mana ada voltage Thevenin kat sini. Mana voltage beza upaya antara VAD tolak VAB ni ada beza upaya, maknanya ada nilai dekat sini. Okey. Jadi VDB ni dikenali sebagai voltage Thevenin lah. Okey. Thevenin voltage. Jadi sama jugalah. Okey. Okey, jadi kita boleh tulis lah. Okey.
BDB sama dengan BAD tolak BAB lah. Mana kita anggap voltage dekat A1 ni, maknanya voltage pada B1 ni lebih besar daripada voltage pada B2. Okey, sebab tu kita buat BAD tolak BAB. Okey. Kita anggap dulu, okey. Bila kita kira nanti baru kita tahu yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Kalau katakan kita tolak ni daripada kita dah dapat BTH ni, kalau nilai negatif maknanya BAB lebih besar daripada BAD. Okey, kalau nilai positif maknanya nilai betul lah. Voltage pada B1 lebih besar daripada voltage pada B2. Okey. Jadi kita gunakan juga, okey. Sebab kita tahu arus yang mengalir dalam ni I1 ni, okey. Dia sama dengan litar ni, kita buka litar ni, jadi I1 sama dengan I3 lah, I2 sama dengan I4. Jadi arus yang masuk kat sini adalah I1, I2 lah ke dalam ni. Jadi kita gunakan Ohm's law biasa, E bagi dengan, nak dapat I1 adalah E bagi dengan jumlah rintangan lah. Jadi litar ni siri, jadi jumlah rintangan adalah A1 campur A3 lah. Jadi I1 adalah sama dengan E bahagi dengan A1 campur A3. I2 adalah E bagi dengan A2 campur R4. Okey. Jadi kita masukkanlah dalam sama ni. Okey. Jadi BTH, voltage ni adalah beza upaya antara, okey, beza upaya antara BAD tolak BAB lah. Jadi kita masukkanlah ini I kali dengan inilah nak dapatkan voltage, okey. Jadi kita gunakan kaedah sama juga, okey, kita E darab dengan A1 bagi dengan A1 campur A3. Ini adalah kaedah okey, jadi ini adalah kaedah sama juga kaedah atas tadi tu. Okey, jadi kaedah pembagi voltage. Jadi untuk I2 adalah E darab, okey, A2 bagi, kita nak dapatkan BAB ni. Jadi voltage dekat sini adalah E darab dengan A2 bahagi dengan A2 campur R4. Kaedah pembagi voltage macam yang tadi tu. Okey. BAD ni adalah E darab dengan A1 bahagi dengan A1 campur A3. Ini dah mudahkanlah. Okey. Ini adalah kita masukkan kat sini. Okey. Voltage pada B1 adalah, ni dia dah mudahkanlah. Okey. Jadi kalau saya contain kat sini sikit. Okey. Kat bawah ni. Okey. BAD sama dengan adalah B1 BA1 lah. Okey. BAB tu sama dengan BA2 lah, pada rintangan A2. Kalau kita cari dia, kaedah pembagi voltage adalah A2 per A1 campur A3 A1, okey, sorry, yang atas lah, okey, darab dengan bekalan. Untuk yang BA2 ni, okey, sama dengan BA2 sama dengan A2 per dengan A2 campur R4 darab dengan E lah. Okey, jadi kita masukkan dalam sama ni, gantikan BAB ni dan juga BAD ni dengan nilai ni. Okey, dengan nilai ni. Jadi kita akan dapat semua ada E lah. Jadi kita keluarkan E, tinggalkan A1 per A1 campur A3, tolak dengan A2 bahagi dengan A2 campur R4 lah. Okey. Itu dia punya, kita akan dapat persamaan dia yang kat sini lah. Okey. I1 adalah E bahagi dengan A1 campur A3. Ni normal lah. Okey. Sebab litar dia seperti yang saya lukis sebelum ni, litar dia akan jadi macam ni. Okey. Ini bekalan. Okay, total bekalan daripada sini sampai sini lah. Ini ada A1, ini A3, ini A2, sini A4 lah. Jadi sini I2, ini I1 lah. Okey. Jadi kita kaedah biasalah. Okey. I1 sama dengan
A1 E bahagi dengan ohm biasa A1 campur A3. I2 adalah E bahagi dengan A2 plus A4 lah. Okey. Kita akan dapat dekat situlah. Okey. Kita akan dapat persamaan tu. Okey. Okey. Itu baru kita dapat B ni adalah BTH. Okey. Kemudian kita nak cari RTH. Bila nak dapatkan RTH, kita shortkan dia punya bekalan. Okey. Nak dapat RTH adalah kita shortkan dia punya bekalan. Okey. Jadi RTH kita lihat daripada sini. Okey. Jadi okey. Jadi kalau RTH tu kita lihat daripada sinilah. Okey, punca D dengan B. Okey, kita keluarkan punca D dengan B ni. Kemudian antara punca A dengan C ni ada satu garisan straight lah. Garisan yang shortkan tadi, kita shortkan punca ni, punca bekalan ni, dia berada dekat tengah ni. Okey. Apabila kita tarik A dengan D ni, kita lihat kat sini, kat atas ni adalah A1, bawah pada D ni adalah A3, kemudian sambung pada C. Kemudian untuk A yang sebelah sini, point A ni point A, sebelah dia adalah A2. Kemudian dia pergi A2 masuk pada B, maknanya A2 sambung pada B. Kemudian pada B sambung pada C, dekat ni ada A4. Jadi kat sini ada R4. Jadi kita lihat A1 selari dengan A3, A2 selari dengan R4. Okey? Kita nampak? Okey. Boleh nampak tak? Nampak tuan. Tuan. Ya. Yang tadi dekat formula yang ada E tu, macam mana nak dapatkan value E tu Value E ni. Okey, value A ni akan diberi berapa dia punya dan sebagainya lah. Tapi ni just baru formula. Okey, kita belum tengok contoh lagi. Oh, okey tu. Okey. Value A ni akan diberi. Okey, nanti kita akan tengok. Okey. Okey, kalau katakan saya boleh pemudahkan lagi Lita ni. Okey. Kalau tak nampak lagi tu, okey, bagaimana dia katakan selari tu. Okey, saya sini adalah D. Okey. Saya boleh lukis macam ni lah. Okey. Point ni adalah point A. Okey. Kemudian saya pisahkan je lah. Ini ada B. Ini adalah A1, A3. Ini ada point C. Okey. Kemudian ini adalah A4. Ini ada A2. Yang kita nampak, ini selari dengan ini selari dengan ini. Okey. Sebenarnya point A dengan point C ni sama kan? Okey. Sebab dia, kamu lihat, dia bersambung terus kat sini. Dia tak ada apa yang menghalang dia. Tu yang point A sebenarnya ada sama je point C ni. Okey. Point A ni yang saya boleh buat A kat sini, C dekat sini, sebenarnya dia satu point lah. Boleh kata ini pun boleh jadi point A, sini pun boleh jadi point C. Okey. Okey. Okay, jadi kita dah lihat tadi selari. Jadi RTH adalah kita lihat daripada A dengan D dengan B ni. Kita lihat kat sini. Jadi ni selari dengan ini selari campur dengan A2 selari dengan A4 lah. Okey. Jadi kita kembangkan A1 parallel dengan A3 ni. Jadi kita biasalah A1 kali dengan A3 bahagi dengan A1 plus A3 plus A2 time A4 divide A2 plus R4 lah. Okay, itu adalah kita kembangkan daripada yang sini lah. Okay, supaya dapat bentuk macam ni. Okay. Jadi bila dah dapat BTH, dah dapat RTH, kita kena draw dia punya Thevenin circuit lah. Okay. Bekalan sekarang adalah BTH. Rintangan ni adalah RTH. Kemudian kita masukkan galvanometer tu nak dapat nilai arus yang mengalir dalam galvanometer tu lah. Okey. Jadi berapakah arus yang mengalir tu? Jadi kita kira je lah. IG sama dengan BTH bagi dengan RTH campur dengan RG lah. Okey. RG adalah dia punya galvanometer resistance lah. Dia ada rintangan dalam dia sendiri. Jadi kita gunakan nilai RG pada
galvanometer lah untuk intangan IG. Okey, jadi IG adalah nilai siri saja, okey. Bekalan bahagi dengan yang ini campur dengan intangan pada IG lah. Okey, dapat IG. Okey. Okey, jadi dia punya sensitivity pada kalau ada soalan tanyalah. Okey, ada sensitivity pada Western Bridge untuk condition unbalance ni, okey, bergantung pada current sensitivity pada galvanometer itulah dan juga internal resistance dan juga bekalan bridge supply voltage lah E. Okey, maknanya dia bergantung pada sensitivity dia bergantung pada tiga benda lah. Okey. Current yang mengalir dalam galvanometer tu, internal resistance untuk galvanometer tu dan juga bekalan masuk pada bridge tu lah. Okay. Jadi sensitivity ni kita boleh untuk ni kita boleh kira menggunakan kaedah Thevenin circuit lah. Okay. Jadi dia punya sensitivity dia adalah untuk galvanometer tu adalah deflection of galvanometer dengan current flow through galvanometer lah. IG tadi yang kita cari tu dan juga kita boleh kira dia punya sensitivity untuk galvanometer tu. Jadi dia biasanya dia berada dalam unit ada 3 keadaan lah. Sama ada dalam unit millimeter per ampere sebab dia sama ada deflection ni dikira dalam bentuk jarak dalam mm ataupun deflection galvanometer ni juga boleh dikira dalam bentuk berapa darjah dia pesongan dia tu ataupun deflection galvanometer tu pun juga dia boleh kira dalam bentuk radian lah. Okey. Dia akan put dalam ada ampere, miliampere. Okey, unit dia lah. Okey, mm per ampere, degree per ampere, kalau ampere lah, kalau mili lah. Okey. Jadi bergantung pada dia punya soalan dia lah. Okey. Jadi kita lihat contoh satu kat sini, okey. Ini yang tak balance lah. Okey, ini adalah yang tak balance. Okey, kalau kamu lihat R1 dengan R2 tak samalah. Okey, R1 dengan R2, R3 dia dah bagi nilai, R4 pun dia dah bagi nilai. Okey, jadi dia suruh kita calculate. Okey, jadi soalan dia, okey. Bekalan dia bagi adalah 5 volt, okey. Bekalan bateri voltage adalah 5 volt. Internal resistance tu kita boleh abaikan. Okey, maknanya tak ada internal resistor lah. Okey, untuk ni kita boleh abaikan. Kemudian dia punya galvanometer sensitivity tu adalah 10 mm microampere dan juga internal resistance, okey. Okey, internal untuk galvanometer. Okey, sorry, tadi yang atas tu adalah internal resistance pada meter book meter tu dan sebagainya boleh diabaikan, tapi dia punya internal resistance pada galvanometer tu adalah bersamaan dengan 100 ohm. Okey, dia punya sensitivity dia adalah 10 millimeter per microampere. Okey, yang pertama kita calculate dulu dia punya VTH RTH. Okey, jadi kita gunakan formula tadi itulah. VTH adalah gunakan formula yang atas ni. Okey. Kalau nak cari satu-satu pun tak boleh juga. Okey, dapatkan dulu VAD, dapat dulu VAB, maknanya kita buat satu persatu lah. Okey. Kita akan dapat dulu voltage dekat sini, kemudian dapat dekat sini, baru kita tengok mana yang lebih besar, kita tolak lah, baru dapat VTH lah. Okey. Kemudian draw dia punya equivalent circuit, gambar ajar yang ni lah. Okey. Gambar ajar yang ni, berapa dah dapat VTH, dapat RTH, kita draw dia punya equivalent circuit. Kemudian kita masukkan IG dekat sini. Jadi IG tu dia dah bagi intangan dalam meter galvanometer tu ada 100 ohm. Jadi kita boleh dapat IG nantilah. Okey. Jadi kita okey. Kemudian calculate dia punya deflection lah. Jadi dia dah bagi dia punya sensitivity dia. Kita nak tahu berapakah jarum tu daripada asal dia bergerak tu, berapa jarak dia. Mesti jarak dia dalam mm sajalah. Okey. Sebab tu dia kata calculate deflection of the galvanometer ke. Jadi kita gunakan tu lah. Okey. Ini sepatutnya 100 ohm lah. Okey. Jadi kita selesaikan satu persatu. Okey. Maknanya kita kalau kita tak nak buat
kalau kata kamu untuk online ni, kamu boleh tengok nota je lah untuk terus selesaikan dia. Tak ada masalah formula dia. Tapi kalau kata normal, kamu boleh cari satu persatu lah. Dapat dulu voltage pada A1, dapat voltage pada A2, kemudian tolak lah. Mana yang lebih besar tolak, itulah dia punya VTH dia. Okey. Jadi kalau kita lihat dekat CD, kita gunakan formula yang dah kita derive tadi. VTH adalah sama dengan E kali dengan A1 bahagi dengan A1 campur A3. Tolak dengan A2 bahagi dengan A2 campur A4. Jadi kita kira nilai voltage VTH tu, kita kira dia punya jawapan last adalah dalam positive value. Maknanya betul lah. Maknanya voltage dekat sini lebih besar daripada voltage dekat sini. Okey. Okey, jadi kita boleh nampak lah. Okey. Voltage dekat sini lebih besar daripada dekat sini. Jadi kita tolakkan, kita akan dapat nilai positif lah. Okey, betul lah dia punya ni. Dia taruh VAD tolak dengan VAB dapat nilai positif. Okey, kalau dapat nilai negatif maknanya dia punya kita terbalik lah. Kita terbalikkan. Patutnya yang ini tolak dengan yang inilah. Okey. VAB tolak dengan VAD lah. Kalau dapat sini kita kira ikut formula asal ni. Kita kira dapat sini tiba-tiba negatif. Okey. Katakan negatif 2.77 mili. Jadi sebenarnya yang VAB ataupun voltage pada A2 tu lebih besar daripada voltage pada A1. Okey. Itu akan wujud beza upaya dekat sinilah. Maknanya ada voltage dekat galvanometer tu. Voltage pada galvanometer tu adalah voltage untuk VTH lah. Okey. Banyak 2.77 mV. Okey. Okey, RTH pula kita selarikan. Okey. A1 selari dengan A3 campur A2 selari dengan A4, kita darablah A1 maknanya 100 ohm darab 200 ohm bagi dengan 100 ohm campur dengan 200 ohm campur dengan 1000 ohm kali dengan 2005 ohm bahagi dengan 1000 ohm campur dengan 2005 ohm lah kita akan dapat nilai 734 ohm lah RTH dia. Bila dapat nilai tu, kita lukis dia punya gambar ajar equivalent circuit untuk kita Thevenin lah. Okey, Thevenin circuit. VTH dia adalah 2.77 mV, RTH 734 ohm. Kemudian RG dia bagi tadi adalah 100 ohm. Okey. Jadi kita boleh kira IG adalah VTH bagi RTH campur RG. Jadi kita masukkanlah 2.77 mV bahagi dengan 734 ohm RTH campur dengan 100 ohm RG, jadi kita akan dapat IG dia adalah 3.33 microampere. Okey. Okey. Kemudian kita lihat formula asal. Okey, untuk yang ini adalah okey, formula asal untuk sensitivity ni. Okey. Formula asal adalah S sama dengan deflection bahagi dengan IG. Okey. Deflection dia adalah, kalau tadi dia bagi adalah dalam nilai okey 10 mili, okey, 10 mili, okey. Deflection dia adalah sama dengan bukan deflection dia. Okey, dia punya sensitivity dia adalah sama dengan 10, okey. Okey, jadi kita gantikanlah. Okey, kita gantikan dia punya nilai S sama dengan 10 mm microampere sama dengan deflection dia bagi dengan IG tu kita dapat 3.332 microampere. Jadi deflection dia tinggal je lah. Okey, jadi 100 mm per microampere darab dengan 3.32 microampere. Jadi mikro dengan mikro ni kita boleh cancel. Jadi kita darab ni kita akan dapat dia punya deflection dia adalah bersama dengan 33, 10 kali dengan 3.3 kita akan dapat 33.2 mm lah. Yang unit yang tinggal adalah dalam mm. Dia punya deflection dia. Maknanya daripada
dia punya bergerak daripada asal tu kepada satu nilai voltage yang 2.77 milivolt tu, dia punya pergerakan dia adalah sebanyak dalam milimeter adalah sebanyak 33.3 milimeter. Okey. Dia punya movement dia itulah. Okey. Okey, ada soalan? Tuan. Okey, teruskan. Untuk lukisan Tiffany circuit ni memang lukisan rasmi dia semua akan jadi bentuk macam ni ke? Ya, sama. Maksudnya dia ada satu Dia ada power BTS. supply, resistor dengan galvanometer je. Ya, dia ada botan VTH, maknanya beza upaya dekat galvanometer tu lah. Okey, botan yang pada galvanometer tunjukkan ada bacaan tu, itu adalah nilai VTH. Okey. Oh, yang berubah je lah nilai kita dapat measure tu je lah. Yang measure tu lah. Okey. Okey. Terima kasih Tuan. Okey. Lagi ada siapa soalan? Okey, tak apa. Nanti saya akan bagi satu dalam ni lah, dalam grup WhatsApp je, satu soalan tu. Okey. Ya. Sama juga. Okey. Saya akan sharekan satu soalan dalam saya masukkan grup WhatsApp je lah. Okey. Jadi kamu buatlah. Okey. Soalan dia adalah soalan nombor Hantar 7. je sir. Hantar sebagai quiz. Nak bagi tambah markah je. Okey. Ini soalan dia dah. Dia saya nak share lagi gambar ajar je kejap. Okey. Saya bagi tempoh seminggu, jangan risau. Saya tak kejam. Okey, ini gambar ajar dia. Okey. Okey, soalan dia adalah pakai soalan 7.2. Okey, soalan dia adalah 7.2. Okey. Okey, soalan tu mengatakan, okey, adakah timbang dirajah 7.9A itu berada dalam keseimbangan? Buktikan. Okey, maknanya kalau tak seimbang, maknanya ada VTH lah. Okey, kamu kena cari dulu voltage pada dapatkan dulu voltage pada lengan A1 yang mula-mula tu A1 yang kabur sikit tu. Okey. RG yang bawah tu dekat meter atas tu adalah RG 500 ohm. Okey. A1 adalah 900 ohm, A2 5K, A3 1.2K, A4 adalah 10K, E adalah 5 volt lah. Kalau kata kamu kira-kira dapatkan dulu voltage pada B, ni dia terbalik lah, D pula kat atas kan. Okey. VDA tolak VDB, kalau kosong maknanya seimbang lah. Okey. Kalau ada nilai maknanya tak seimbang lah. Okey. Jadi kamu kena teruskanlah dapatkan dulu nilai itulah. Okey. Dapatkan nilai IG dan sebagainya lah. Okey. Maknanya seolah-olah litar ni kalau kata dia seimbang, maknanya kamu stop dekat situ lah. Maknanya kamu buktikan dia seimbang. Okey. Kalau tak seimbang, kamu kena teruskanlah dapat sampai IG. Maknanya kamu akan buat seolah-olah kamu kena buat macam buktikan dulu seimbang tak seimbang. Kalau seimbang, kamu dah stop kat situ lah. Tak perlu nak teruskan dan sebagainya lah. Okey. Maknanya tak ada IG lah kalau seimbang betul. Okey. Dalam M tu adalah galvanometer. M tu adalah galvanometer. Jadi simbol dia pakai huruf M. Nilai intangan dalam galvanometer tu RM tu adalah 500 ohm lah. Okey. Maknanya kamu buktikan dulu, dapatkan dulu litar tu seimbang ataupun tidak. Kalau kata seimbang, kamu stop dekat situlah. Maknanya voltage pada BAB tu, okey, BAB tu adalah, kamu lihat dekat tu dekat
grup WhatsApp Jadi motif pada BAB tu kalau kosong, maknanya kamu stok dekat situlah. Maknanya terbuktilah dia punya seimbang. Okey. Kamu guna formula je lah. Guna formula je. Okey. Dapatkan dulu. Guna formula yang tak perlu nak dirah lagi dah. Okey. Gunakan je formula yang okey, seimbang ni. Okey. Guna je lah formula yang dah didirahkan tu. Okey. R4 dah ada, okey, tak payah. Okey, jadi kamu kira lah, okey, BAD tolak BA tu adakah sama kosong, jadi kamu buktikan lah. Kalau sama kosong maknanya tak perlu teruskan lah. Tapi kalau tak kosong, maknanya ada nilai beza upaya antara kat situ, jadi kamu kena teruskan sampai dapat IG. Okey, boleh faham? Okey, tempoh seminggu lah, okey. Tapi kalau dalam masa tempoh tu, nak hantar tu, kalau katakan dalam masa tu tak faham, nak tanya, tak ada masalah. Okey? Okey, ada soalan? Setakat ni tak ada, sir. Okey. Jadi saya stop dulu ni. Okey, sekejap. Okey, jadi tak ada, kita stop dulu dekat sini untuk kuliah kita pada hari ini. Okey. Okey, selamat bercuti minggu. Sekejap saya nak ambil bilangan sekejap. Okay. Attendance jangan lupa lah. Okay. Jadi, alright. Kita berhenti kat sini. Okey, selamat bercuti. Okey, kemudian okey lah. Okay, salamlah ke orang tua. Okey, untuk sampaikan salam saya pada kedua orang tua kamu. Okay. Selamat berehat dan selamat bercuti. Jadi kalau kamu boleh selesai dalam waktu minggu ni, waktu cuti kamu tu tak payah nak fikirlah. Okey. Alright, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi seminggu lepas pada break kamu tu seminggu. Okey. Kita jumpa kemudian lah. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat tengah hari. Okey, selamat menjamu selera. Sir, yang kerja tu Okay. nak hantar hari Selasa depan Tak kisahlah, saya bagi tempoh seminggu. okey sir. Kamu siap cepat, nak hantar cepat, tak ada masalah. Okey, kalau kata nak Dekat hantar, harta ke apa sir? nanti saya akan masuk soalan tu dalam outer. Nanti saya anggap itu sebagai quiz lah. Okey, saya masukkan okey, dalam outer. Nanti kamu boleh upload lah. Mana individu dalam masukkan dalam assessment lah. Okey, assessment quiz lah. Okey. Alright, terima kasih. Terima kasih Tuan. Okey, selamat menjamu selera. Betul. Okey, sama. Yes, sir. Sama Yes, sama sir. juga. Okey, sama. Waalaikumsalam, thank you sir. Thank you, Okey, sir. sama. Okey. Tak faham, okey, tak